Saya hari ini terpanggil untuk membuat penerangan ini kerana saya lihat ada timbul kekeliruan. Kekeliruan yang timbul ini ialah susulan sidang media yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tengah hari tadi yang mengaitkan nama saya menyokong Perdana Menteri. Saya lihat di dalam media massa dan juga dalam laporan berita, laporan itu tidak berapa tepat kerana ia tidak baca sokongan itu sampai bila dan sampai habis daripada kenyataan yang telah dipercayai dan yang telah dimaksudkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya ingin menjelaskan bahawa pagi tadi saya dipanggil dalam perjumpaan dengan ahli parlimen dan saya hadir. Saya hadir dan semasa dalam kehadiran itu memang saya ada tanda tangani kehadiran. Dia diberi senarai tanda tangan kehadiran perjumpaan tersebut. Dan saya nak tegaskan bahawa senarai tanda tangan saya, kehadiran tanda tangan saya itu saya tengok tersebar di dalam media sosial dan saya nak menegaskan bahawa tanda tangan itu hanyalah tanda tangan kehadiran mesyuarat, bukannya ada tanda tangan memberikan sokongan ke, tak memberikan sokongan ke, ataupun akaun sumpah, tak ada. Itu semata-mata tanda tangan kehadiran mesyuarat. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil daripada perbincangan yang telah pun dibuat, saya bersetuju bahawa yang pertama dalam perbincangan tersebut bahawa kerajaan yang ada pada hari ini yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahathir Yassin ialah masih sah. Masih sah sehinggalah Parlimen bersidang pada bulan September nanti untuk menentukan keabsahan kedudukan Yang Berhormat Perdana Menteri ini, iaitu yang telah pun kita sedia maklum bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong telah pun bersetuju supaya keabsahan sokongan ataupun kedudukan Perdana Menteri ini hendaklah diputuskan di dalam Parlimen, dan Yang Berhormat Perdana Menteri pula telah berjanji bahawa isu ini, isu ataupun usul percaya ini akan dibawa dalam sidang Parlimen pada bulan September nanti. Setakat hari ini saya menjunjung titah Yang Di-Pertuan Agong dan saya menunggu Parlimen bersidang, melainkan jika ada keputusan yang sebaliknya, saya sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah juga menjunjung perlembagaan, saya akan akur dan saya akan patuhi titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jadi pendek kata yang kita bersetuju bahawa kita mengatakan bahawa kerajaan yang ada hari ini ialah masih sah sehinggalah pengabsahannya diputuskan dalam parlimen nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perbincangan tersebut juga saya bersetuju dengan pandangan kawan-kawan rakan-rakan ahli parlimen bahawa yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi hendaklah mengadakan perjumpaan, memberikan penerangan kepada ahli-ahli parlimen mengenai keputusan parti yang telah pun memutuskan supaya menarik sokongan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini saya setuju kerana saya terlibat dalam dua kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan Majlis Tertinggi. Dalam Majlis Tertinggi memang tidak saya lihat majoritinya ialah bukan ahli-ahli parlimen. Dalam golongan ahli-ahli parlimen pula yang akan melaksanakan, menunaikan keputusan parti ini ialah ahli-ahli parlimen. Tapi dalam golongan ahli-ahli parlimen ini majoritinya bukannya Majlis Tertinggi. Jadi mereka hanya tahu keputusan menarik sokongan, mereka telah maklum. Tetapi ahli-ahli parlimen ini nak dapat penjelasan yang lebih jelas mengenai keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi kerana ahli-ahli parlimen tidak terlibat di dalam mesyuarat Majlis Tertinggi kecuali ahli parlimen yang memang
ada dalam majlis tinggi seperti saya duduk dalam keputusan majlis tinggi, saya jelas apa yang diputuskan oleh majlis tinggi. Saya nak tegaskan lagi yang keempat bahawa pendirian saya jelas. Pendirian saya jelas, saya bersetuju dan akur dengan keputusan Majlis Tertinggi, keputusan Parti UMNO untuk menarik sokongan untuk menarik sokongan menyokong yang berhormat Perdana Menteri yang akan dibuat di dalam persidangan parlimen nanti. Jadi bagi saya, sehinggalah parlimen bersidang, melainkan sebelum parlimen bersidang mungkinlah kalau ada apa-apa juga titah tuanku, saya kena akur. Kerana kita tahu bahawa untuk membuat pengabsahan kedudukan Perdana Menteri ini ada dua cara. Yang pertama, sebenarnya telah kita maklumkan, yang itu diabsahkan di dalam parlimen. Ahli parlimen yang akan menentukan melalui usul undi percaya. Yang kedua, macam mana yang kita sudah maklum yang berlaku di negeri Perak dahulu, bahawa yang di-Pertuan Agong juga boleh panggil seorang-seorang ahli parlimen untuk mengesahkan pendirian masing-masing. Jadi setakat hari ini keputusan yang Pertuan Agong ialah menyerahkan kepada parlimen untuk membuat pengabsahan, maka saya kena menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan akhirnya saya ingin menafikan kalau ada dakwaan yang mengatakan saya ini mudah dibeli ataupun pendirian saya ini flip-flop. Saya punya pendirian sebagai pemimpin UMNO yang benar, saya kata benar. Kalau tak benar, saya kata tak benar. Inilah pendirian saya. Di mana juga saya menjadi pusat mesyuarat ke perbincangan, saya akan berani bercakap perkara yang benar atau tak benar berhadapan. Bukannya saya bukan orang kita cakap depan lain di belakang lain, itu bukan norma. Saya kalau tak betul saya kata tak betul. Jadi saya nak tegaskan lagi bahawa saya akur dan akan bersama dengan parti untuk menunaikan kehendak parti, kerana seperti yang saya sedar bahawa saya menjadi ahli parlimen di Tanjung Karang ini bukan kerana norma. Saya menjadi ahli parlimen ialah kerana lambang Barisan Nasional tentera parti saya yang bekerja untuk saya. Maka apa pun saya kena setuju kepada keputusan parti. Tanpa parti, siapalah saya. Jadi itu pada hari ini telah berlaku penularan yang mendakwa saya selaku ahli parlimen baling telah hadir dalam satu perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Ketua Whip Ahli Parlimen Kerajaan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Yang Amat Berhormat, pelbagai dakwaan negatif berlega di media sosial yang mengatakan saya telah mengkhianati arahan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Sebagai seorang ahli parti yang telah bertanding di atas nama UMNO dan Barisan Nasional, tidak mungkin ianya benar. Justru saya ingin memaklumkan tanda tangan yang ditularkan adalah tanda tangan sebagai kehadiran saya bagi perjumpaan tersebut. Itu sahaja. Tidak ada apa-apa surat yang lain telah diarah untuk kami menandatangani. Saya hadir selaku ahli parlimen untuk mendengar perbincangan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang mana ia sama dengan pendirian saya dan parti, yakni saya menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Justru insya-Allah saya akan laksanakan tanggungjawab saya di parlimen nanti bila dipanggil untuk mengabsahkan kedudukan kerajaan hari ini. Harap rakyat Baling jangan terkeliru dengan segala dakwaan dakwah yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang nak melaga-lagakan isu-isu semasa ini berkaitan dengan kehadiran saya dalam perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Buat masa ini, saya ingin memberi tumpuan penuh khas kepada rakyat Baling selaku ahli parlimen Baling, Ketua UMNO bahagian Baling dalam usaha menangani pandemik COVID-19
yang sedang berlaku sehingga Parlimen dipanggil untuk bersidang. Harapan saya selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi, seperti saya sebutkan tadi, saya ahli parti yang tak setia kepada keputusan parti. Apa jua keputusan parti adalah en bloc. Kita akan lakukannya bersama apa jua keputusan. Justru saya harap kita dapat semua ahli-ahli UMNO rapatkan saf kepimpinan, rapatkan barisan dan beri tumpuan kerja-kerja kebajikan, bantuan kepada rakyat, yang mana saya akan mulakan dengan vaksinasi rumah ke rumah, kawasan ke kawasan dan seluruh kampung dalam daerah Parlimen Baling yang sudah bermula pada hari ini. Saya akan teruskan sehingga Parlimen bersidang kelak. InsyaAllah saya akan balik ke Parlimen untuk melaksanakan tugasan dan tanggungjawab saya seperti diamanahkan oleh parti. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.